Apa ada dalam projek kapal tempur pesisir TLDM? Kemarin, Parlimen mendengar pembentangan laporan berhubung perolehan kapal peronda generasi kedua Littoral Combat Ship LCS bagi Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM oleh PAC. Laporan tersebut mengundang banyak persoalan yang mesti dijawab oleh Perdana Menteri dan Kementerian Pertahanan berhubung. Dalam kenyataan media bersama bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan timbalannya, Liu Chintong memetik pendedahan Laksamana Tan Sri Dr. Abdul Aziz Jaafar yang memegang jawatan Panglima Tentera Laut pada 1 April 2008 sehingga 17 November 2015. Dalam prosiding PAC, Dr. Abdul Aziz memaklumkan bahawa beliau telah mengemukakan sekurang-kurangnya 10 surat teguran, surat tidak puas hati, surat untuk memaklumkan pendirian TLDM kepada KSU, 5 surat kepada Menteri Pertahanan, 1 surat kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan, 1 surat kepada Ketua Setiausaha Negara dan 2 surat kepada Perdana Menteri. Menurut laporan PAC, beliau mendapati ada sesuatu yang luar biasa berlaku dalam proses perolehan tersebut kerana perolehan dilakukan oleh kerajaan bagi pihak TLDM sebagai pengguna tetapi kuasa sepenuhnya diberi kepada BNS. Kata Dr. Abdul Aziz kepada PAC seperti dipetik di muka surat 19 hingga 21, kerana daripada awal lagi saya telah menegur tata cara perolehan, daripada awal lagi saya telah menegur tata cara perolehan. Saya kata something is gravely wrong. So, saya tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan ini di luar, tapi ini adalah peluang terbaik saya untuk memaklumkan bahawa I have registered my greatest disappointment to everyone that was supposed to be listening to me. Despite all the letters, despite seeing his personal presentation to all those sama ada KSU yang berhormat Menteri, KSN, KSP dan juga yang amat berhormat Perdana Menteri, we were fighting a losing battle. Menurut Muhammad dan Chintong, Menteri Pertahanan dan Menteri Kewangan perlu ditugaskan untuk menjawab dalam Parlimen dalam sidang khas 1 hari pada awal bulan September demi mencari penyelesaian kepada isu perolehan kapal pesisir pantai atau LCS ini. Kata mereka, projek 6 buah kapal LCS yang dilaksanakan secara rundingan terus kepada Boston Naval Shipyard Sungai Berhad, BNS, dengan nilai kontrak berjumlah 9.128 bilion ringgit adalah perolehan yang paling besar dalam sejarah Kementerian Pertahanan dan juga salah satu projek yang paling besar kerajaan Malaysia. Kontrak perolehan LCS ini yang bermula daripada 3 Oktober 2013 hingga 2 Oktober 2023 bertujuan bagi meningkatkan keupayaan TLDM. Namun, sehingga kini tiada sebuah kapal LCS yang telah siap dibina. Semasa Muhammad Sabu menjadi Menteri Pertahanan, sebuah jawatan kuasa khas siasatan tadbir urus, perolehan dan kewangan kerajaan yang diketuai Tan Sri Amrin Buang telah ditubuhkan pada Mei 2018 untuk menyiasat projek-projek yang mencurigakan. Pihak BNS telah melantik syarikat audit forensik Alliance IFA pada tahun 2019 bagi menjalankan pengauditan forensik sebagai usaha untuk mengenal pasti sama ada wujudnya ketirisan, penyelewengan serta penyalahgunaan kuasa dalam perolehan LCS. Pada 11 Februari 2020, kurang daripada 2 minggu sebelum berlakunya langkah syaritan yang menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan, kami berdua bersama dengan Tan Sri Amrin Buang, Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Afandi Buang, Panglima Tentera Laut Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani dan pegawai-pegawai tinggi kementerian telah memberi taklimat kepada Perdana Menteri semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad. Keputusan hala tuju telah dicapai pada mesyuarat tersebut tetapi tidak dapat dilaksanakan selepas kerajaan Pakatan Harapan tumbang, ujar Ahli Parlimen Kota Raja dan Ahli Dewan Undangan Negeri Perling itu. Berhubung laporan PAC berkenaan LCS itu, mereka menegaskan, pertama, sidang khas Dewan Rakyat dan Dewan Negara dipanggil untuk mencari penyelesaian kepada perolehan LCS. Kedua, laporan jawatan kuasa berhubung perolehan 6 buah Second Generation Petrol Vessel SGPV berkeupayaan LCS TLDM dinyah klasifikasikan sepenuhnya. Ketiga, laporan pengauditan forensik projek LCS oleh pihak Boston Naval Shipyard BNS dinyah klasifikasikan. Keempat, surat mantan Panglima Tentera Laut dinyah klasifikasikan. Dan kelima, kerajaan mesti terus menjawab Parlimen dan rakyat mengenai hala tuju projek LCS. Muhammad dan Chintong meluahkan rasa sedih dan kecewa kerana amaran Panglima Tentera Laut mengenai masalah yang bakal timbul diketepikan oleh Datuk Seri Najib Razak selaku Perdana Menteri ketika itu dan Menteri Pertahanannya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi.
Kami hairan kenapa syarikat BNS pada Jun 2021 mencadangkan nilai kontrak ataupun order book sebanyak RM53 bilion daripada pihak kerajaan bagi tujuan mendapatkan pinjaman melalui sukuk berjumlah RM4 bilion untuk memulihkan projek LCS, kata mereka. Cadangan RM53 bilion order book daripada kerajaan untuk kerja-kerja maintenance, repair and overhaul untuk tempoh 30 tahun adalah tidak wajar. Menurut mereka, pada 20 April 2022, Menteri Pertahanan mengumumkan bahawa projek LCS akan diteruskan tetapi tiada sesiapa, termasuk PAC dimaklumkan butiran dan kaedah mendapat dana dan juga jadual masa. Hishamuddin dan kerajaan mesti memberi keterangan yang telus dan jelas dan menjaminkan tiada penyelewengan dana yang akan membawa kemudaratan, tegas Muhammad dan Cintong. Apa yang berlaku dalam isu pembinaan LCS ini belum mula perang sebenar. Panglima Tentera Laut telah kalah dengan kebejatan politikus yang menguasai Kementerian Pertahanan dan Kewangan. Sudah pasti rakyat mahu melihat mereka yang bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditanggung oleh negara berhubung perolehan kapal tempur pesisir TLDM ini dibawa ke muka pengadilan. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.